Ustaz, mic Ustaz. Kamu tak abang daripada awal. Ustaz dah cakap lama dah. Ustaz pun tak perasan. Okey. Boleh dengar dengan jelas? Boleh. Boleh ya? Okey, kita dah bincang dah tentang tajuk Al-Aqsul Mustawi pada dua minggu lepas. Dan hari ini kita akan masuk tajuk qiyas. Kalau kamu tengok dekat gambar tu, kamu nampak di sebelah kanan buah oren dan di sebelah kiri adalah buah apple. Dia nak abang apa dekat gambar ni? Dia nak abang benda yang sama lah. Qiyas tu. Timbangan yang sama. Berat yang sama. Okey? Dalam tajuk ni, yatamakkanu darisun min bayani ta'rif al-qiyas ma'al amthilah. Kamu kena tahu ta'rif qiyas dan juga contoh dia. Kemudian kamu tahu nak syarah ajza'ul qiyas wa hududuh. Kamu tahu apa dia itu ajza'ul qiyas dan had dia. Apa dia had tu nanti kita tengok. Kemudian syakal dan darab kamu kena tahu dalam qiyas. Kemudian syakal dia ada dua saja yang kamu akan belajar, syakal awal dengan sani. Dan dia ada banyak syakal lah. Ada banyak syakal. Kalau di tingkatan 6 sampai 4 kalau tak silap kamu belajar. Tapi kalau tingkatan 5, 1 dan 2 dulu. Dan dia ada banyak lah. Beberapa syakal. Apa beza syakal dengan darab? Sekali kita akan tengok. Kemudian kamu akan keluarkan durub. Durub ni apa? Nanti kita akan tengok. Darbun, jamak dia durub. Okay, kamu akan keluarkan darab daripada syakal yang pertama dan syakal yang kedua. Berapa darab yang kamu boleh dapat daripada syakal awal dan juga daripada syakal sani. Okey, nanti kita tengok. Okey, qiyas ni adalah daripada al-istidlal al-mubashir. Kalau sebelum ni kita belajar al-istidlal ghair mubashir. Apa dia yang ada dalam al-istidlal ghair mubashir? Dia ada 3 yang kita dah belajar dah, iaitu at-tanaqud, kemudian al-aqsul mustawi, kemudian al-aqsun naqil. Tapi kita tak belajar al-aqsun naqil. Kita belajar 2 daripada 3. Yang ni pula al-istidlal mubashir, dia ada 3 juga. Yang kamu belajar apa dia? Al-qiyas saja. Kamu tak belajar al-istiqra' dan kamu tak belajar at-tamthil. Ini untuk pengetahuan saja, tak masuk faisal. Tapi al-qiyas dalam kategori al-istidlal al-mubashir. Apa dia al-qiyas tu? Yang ni untuk pengetahuan sajalah. Nanti kalau orang tanya apa dia qiyas, al-matlub al-juz'i. Kita nak memberi dalil kepada yang khas. Daripada dalil yang kulli, daripada yang umum, kita boleh jadikan yang khas itu sebagai dalil. Kita tengok yang umum, daripada yang umum tu kita boleh buat kesimpulan. Juz'i ni pun termasuk dalam yang umum itu. Okay, contoh daripada al-hadid mi'danun. Besi itu adalah sumber galian. Wa kullu mi'danin yatamaddad, dan setiap galian itu dia boleh, yatamaddad ni maksud apa? Boleh dilenturkan. Kita buat kesimpulan daripada natijah dia al-mi'danu yatamaddad. Okey, logam itu boleh dilenturkan. Tu qiyas. Okey, Ustaz tak mau terang lagi qiyas. Lagi kita masuk. Cuma nak dapatkan gambaran. Qiyas ni dia panggil juga dalil nuzuli. Selain daripada kita tahu minal kulli ilal juz'i, kita panggil dia sebagai dalil nuzuli. Daripada yang umum, yang khas itu boleh tergolong dalam yang umum. Okey. Al-istiqra' dia lawan kepada qiyas. Ataupun kita panggil dalil tasa'udi. Dalil secara menaik. Daripada yang juzuk, yang khas,
kita jadikan dia sebagai am. Contoh dia pada Farid natiq, Omar natiq. Lalu kesimpulan daripada kita dapat kullu insanin natiqun. Setiap manusia, tak kira lah nama apa pun, semuanya natiq. Itu al-istiqra'. Kita buat kesimpulan melalui juzuk-juzuk ataupun khas. Contoh yang lain daripada contohnya kalau kita bacakan dalam bahasa Arab, kita jumpa fa'il semua marfu' dibaca. Ja'a Zaidun, Ja'a Muhammadun, Ja'a Bakarun. Lalu kita buat kesimpulan daripada situ apa dia? Al-fa'il marfu'. Sebab apa? Setiap kali kita baca di tempat fa'il, semua marfu'. Lalu kita buat kesimpulan, fa'il marfu'. Itu dipanggil al-istiqra'. Al-istiqra' ni dipanggil, dalam mantik dipanggil mantik moden. Banyak digunakan al-istiqra', mantik moden. Okey. Kemudian kategori seterusnya adalah at-tamthil. At-tamthil ni dia sama. Dalil ufuqi yang sama. Juzuk ke juzuk juga. Contoh daripada, contoh dia cuka seperti arak pada memabukkan. Cuka juzuk kan. Khamar apa dia? Juzuk juga. Dia bukan umum. Dia khas. Juz'i. Dia khas. Nabis pun khas juga. Bila dia sama, dia disebut at-tamsil. Yang ni digunakan dalam usulul fiqh. Adapun qiyas dalam usul fiqh, dia sama dengan at-tamsil dalam mantik. Jadi bila ditanya, qiyas dalam usul fiqh dengan qiyas dalam mantik sama ke tak sama? Jawapan dia adalah tak sama. Kerana qiyas dalam usul fiqh adalah at-tamsil dalam mantik. Sebab subjek ni digabung, nanti bila sebut qiyas, kamu jangan keliru antara qiyas usul fiqh dengan qiyas mantik. Boleh faham? Boleh dekat tu? Nampak tak qiyas? Daripada umum, kita nak jadikan dalil yang juz'i sebagai dalil. Kita dapat dalil daripada yang umum, tapi kita nak jadikan juz'i itu adalah sebagai dalil. Itu adalah qiyas. Okey. Contoh, al-mantiqu nafi'un. Ilmu mantik ni adalah bermanfaat. Kemudian, kullu nafi'in mamduh. Yang awal-awal itu disebut muqaddimah sughra. Yang ayat yang kedua disebut muqaddimah kubra. Jadi, kita nak dapatkan natijah macam mana? Kita pangkah benda yang sama. Benda yang sama ni dipanggil apa? Al-haddul awsat. Yang Ustaz sebut tadi, hudud tu, had tu. Dia ada 3. Tak faham Ustaz. Sekali kita masuk slow-slow. Ini secara rumusan awal. Jadi dapatlah natijah daripada al-mantiqu mamduhun. Benda yang sama dia mesti dibuang untuk mendapatkan natijah. Benda yang sama daripada nafi' dengan nafi' yang di bawah. Nafi' pada muqaddimah sughra dengan nafi' pada muqaddimah kubra. Bila dia sama, kita buang. Jadi ambil yang tinggal sahaja. Jadi al-mantiq mamduhun. Okey. Jumlah yang pertama disebut al-muqaddimah sughra, jumlah yang kedua disebut muqaddimah kubra, dan yang last sekali disebut an-natijah, iaitu kesimpulan dia. Okey, setakatlah nampak tak contoh qiyas? Nampak tak? Nampak. Nah, daripada kullu nafi'in mamduh ni, kullu nafi'in mamduh ni adalah umum. Kullu daripada umum. Kemudian kita nak sebut mantik ni adalah mamduh, mantik ni adalah juz'i. Okey. Kemudian barulah masuk ta'rif al-qiyas. Kalau tak faham, ustaz laju nak suruh ulang, kamu abang. Okey, lughatan taqdiru syai'in ala mithalin akhar. Kita menentukan satu
melihat kepada contoh yang lain. Tengok contoh yang lain, kita boleh buat satu kesimpulan baru. Tu taqdiru syai'in ala mithalin akhar maksudnya. Istilah lafzun murakkabun min qadiyataini fa akthar wa yalzamu anhuma lidatihima qaulun akhar. Okay, satu lafaz yang terhasil daripada mana? Daripada dua qadiyah ataupun lebih. Wa yalzamu anhuma lidatihima qaulun akhar. Dan dia boleh mendatangkan satu natijah yang baru daripada dua qadiyah yang kita dapat. Itu maksud dia. Contoh dia bagi macam Ustaz bagilah. Yang tadi ni contoh yang di atas. Kullu khamrin muskirin wa kullu muskirin haramun. Jadi jawapan dia kullu khamrin haramun. Senang tak? Senang je Ustaz. Buang benda yang sama, datangkan terus natijah. Senang. Nampak senang. Tapi tak semestinya kamu boleh jawab. Okey. Macam dengan akas lah. Nampak macam mudah kan? Tanakut pun macam tu juga. Nampak macam mudah. Sekali kita tengok. Nak kata mudah tak mudah, kamu tumpu daripada awal, kamu boleh buat latihan yang last sekali, yang tu kira perfect lah. Kalau dia boleh buat yang last tu, mai pergi soalan apa pun, dan dia boleh jawab semua. Okey. Yanqasimul qiyas ila al-qiyas al-iqtirani wal qiyasi al-istisna'i. Qiyas ada dua, al-iqtirani dengan al-istisna'i. Okey, ma dalla 'ala an-natijah bil quwwah, ma dalla 'ala an-natijah bil fi'li. Ustaz dah terangkan dah sebelum ni, bil quwwah dengan bil fi'li tu macam mana. Yang kita belajar hanyalah al-qiyas al-iqtirani. Al-qiyas al-istisna'i kita tak belajar. Apa maksud al-iqtirani? Al-iqtirani maksud dia kita menggunakan pakai. Kita mendatangkan natijah dengan menggunakan pakai daripada dua qadiyah yang ada. Kalau al-istisna'i ini tak terlibat langsung dalam qadiyah yang dikemukakan. Yang kita belajar hanyalah al-qiyas al-iqtirani. Okey, yang ni kamu bacalah. Zid maklumatik tu kamu baca sendirilah. Imam Ghazali kata apa kan? Okey. Dalam qiyas, ajza' dia ada berapa? Ajza' dia mestilah ada 3. Yang Ustaz abang tadi. Al-muqaddimah as-sughra. Yang kita sebut qadiyah yang pertama tu. Tapi istilah dalam qiyas dia sebut al-muqaddimah as-sughra. Qadiyah yang pertama tu dipanggil al-muqaddimah as-sughra. Qadiyah yang kedua disebut al-muqaddimah al-kubra. Kemudian barulah natijah. Okey. Tengok sebab apa dinamakan muqaddimah sughra. Yang ni kena hafal ni. Listimaliha 'alal haddil asghar. Wa huwa mawdu'un natijah. Sebab dalam dia ada apa? Ada al-haddul asghar. Haddul asghar tu apa dia? Haddul asghar ni adalah mawdu' kepada natijah. Okey, tengok. Kullu insanin hayawanun. Mana mawdu' dia? Insan, betul tak? Ni mawdu', yang ni mahmul. Tengok pada natijah. Kullu insanin. Okey. Sebab apa dia panggil haddul asghar? Sebab dekat mawdu' dia menjadi kepada natijah. Mawdu' dia jadi natijah. Sebab apa dinamakan muqaddimah kubra? Sebab mahmul dia dijadikan natijah. Boleh nampak ni? Ustaz tunjuk cursor dah. Tak boleh nak pangkah-pangkah. Okey. Tengok kullu insanin hayawanun. Kullu hayawanin jismun. Pada benda yang sama. Yang disebut al-haddul awsat. Yang ni hayawan ni, kalimah hayawan dengan hayawan. Kemudian kamu susun ikut tertib tabi'i. Mula dengan muqaddimah sughra dan muqaddimah kubra. Jadilah kullu insanin jismun. Ajza'uhu mutafarriqah. Natijah ni benda, dia punya juzuk dia berpecah. Dan ambil daripada dua muqaddimah, iaitu sughra dan kubra.
itulah natijah. Boleh nampak tak? Dia bagi sebaris je. Kita tak nampak lah pangkah-pangkah ni. Tapi kamu boleh bezakan. Ajza' dia ada berapa? 3. Kemudian, yang ni hudud. Hudud. Ada berapa hudud? Ada berapa had? Ada 3. Al-haddul asghar, al-haddul awsat, dan al-haddul akbar. Al-haddul asghar ni apa dia? Mawdu'un natijah. Al-haddul awsat ni mukarrarun fi muqaddimatain, kalimah yang berulang dalam 2 muqaddimah, iaitu muqaddimah sughra dan kubra. Haddul akbar ni apa dia? Mahmulun natijah. Mahmul dia dijadikan natijah. Okey, sebab apa dinamakan al-haddul asghar? Sebab kebiasaannya afrad yang ada pada dia ni lebih sikit daripada afrad yang ada pada awsat dan akbar. Apa dia afrad? Afrad ni apa dia? Kuantiti. Contoh dalam satu bulatan, apa yang ada dalam bulatan tu? Itu disebut afrad. Kalau terjemah dalam bahasa Melayu, ustaz pun tak jumpa kalimah apa. Nak kata individu pun macam tak apa nak kena. Tapi dalam satu bulatan, apa yang ada dalam tu, itulah afrad. Kuantiti dalam satu bulatan tu. Okay, contoh dekat ayat ni, kalau kamu tengok kan. Insan dengan haiwan, mana paling banyak? Insan yang banyak ke benda yang hidup ni banyak? Mestilah benda yang hidup, betul tak? Sebab tu dia kata aqallu. Kuantiti dia lebih sikit daripada haiwan. Okey. Sebab apa al-haddul akbar? Sebab apa? Sebab kuantiti dia lebih banyak daripada asghar dan awsat. Sebab tu dia panggil al-haddul akbar. Sebab apa awsat? Sebab dia duduk tengah-tengah. Sebab dia duduk tengah-tengah antara 2 muqaddimah. Okey, kamu kena kenal pasti ajza' kemudian hudud. Dapat tahu dah hudud, dapat tahu ajza', barulah boleh masuk ke tajuk seterusnya. Subtopik. Okey, nampak tak? Kullu insanin. Insan tu haddun asghar. Benda yang berulang, haddun awsat. Dan yang menjadi mahmul kepada natijah disebut haddun akbar. Mawdu'un natijah disebut haddun asghar. Benda yang berulang, haddun awsat. Mahmul kepada natijah, haddun akbar. Ingat yang tu. Kemudian, boleh pergi lagi tu? Dapat tangkap? Boleh ke? Boleh Ustaz. Boleh ya? Okey, kita teruskan lagi. Asyaklu wad-darbu fil qiyas. Apa dia syakal ni? Keadaan qiyas dengan melihat kepada al-haddul awsat pada 2 muqaddimah. Sama ada dia duduk dekat mawdu' ataupun mahmul. Itu maksud syakal. Keadaan qiyas dengan melihat kedudukan haddul awsat. Haddul awsat tu apa dia? Ni. Benda yang berulang tu. Okey, kita tengok. Dekat 2 muqaddimah tu dia duduk dekat mana? Dekat mawdu' ataupun mahmul. Tu disebut syakal. Ustaz terjemah dulu. Nanti kalau kamu tengok contoh, kamu akan nampak lah insyaAllah. Ad-darbu. Ad-darbu tu apa dia pula? Daripada kedudukan haddul awsat pada 2 muqaddimah tu, kita dapat beberapa natijah yang disebut sebagai darab.
Kalau terjemahannya hay'atun hasilah, keadaan yang terhasil, hasil daripada himpunan sughra dan kubra dengan melihat kepada sur. Tak faham oh. Faham ke tak? Tak faham. Saya kita tengok. Okey. Darab ni benda keadaan yang terhasil, hasil daripada himpunan muqaddimah sughra dan muqaddimah kubra dengan melihat kepada sur. Okey. Syakal awal dia ada syarat dia. Macam mana kita nak buat? Syakal sani ada juga syarat dia. Macam mana nak hasilkan syakal sani? Daripada syarat yang ditentukan tu, kita dapat berapa darab. Okey? Kita tengok dulu. Tak payah tengok, tak apa yang bawah ni, al-idah ni. Tak payah tengok. Kita tengok kepada yang ni terus. Syaklul awal. Apa maksud dia? Haddul awsat mestilah berada pada kedudukan mahmul. Di mana? Di muqaddimah sughra. Dan dekat muqaddimah kubra, haddul awsat mestilah berada pada kedudukan maudhu'. Dia mesti jadi maudhu' dekat muqaddimah kubra. Boleh dapat bayang tak? Kamu baca ayat tu, lepas tu bayang. Hak benda yang berulang tadi ni, haddul awsat, okey, dekat jumlah yang pertama, muqaddimah sughra tu, benda yang berulang. Muqaddimah sughra dia mesti duduk dekat mana? Mahmul kan? Okey. Dekat muqaddimah kubra, yang jumlah yang kedua, dia mesti duduk di maudhu'. Boleh faham? Maudhu' tu benda yang awal. Maudhu' mahmul ni kita belajar lama dah. Untungnya kamu dalam qiyas ni kebanyakan soalan ataupun ustaz rasa tak ada kot dalam SPM. Dia melibatkan qadhiyah syartiyah. Qiyas ni semua dalam qadhiyah hamliyah. Qadhiyah syartiyah ada tak? Terlibat tak dalam qiyas? Ada. Ada. Tapi kamu tak belajar. Dan dia tak bagi contoh langsung. Dan ustaz merasakan banyakkan yang ustaz duk tengok soalan-soalan sebelum-sebelum ni, soalan percubaan pun semua memang tak ada. Semua qadhiyah hamliyah saja. Kalau ustaz buat masuk qadhiyah syartiyah sekali, kamu akan jadi pening. Serabut sikitlah. Kalau nak tahu contoh, boleh ustaz bagi contoh. Contoh al-ismu, isim, kalimatun. Itu muqaddimah sughra. Muqaddimah kubra, al-kalimatu imma apa dia? Imma harfun wa imma apa lagi? Kalimah tu boleh jadi mubtada, boleh jadi khabar, boleh jadi huruf. Al-kalimatu imma al-mubtada wa imma al-khabar wa imma al-huruf, al-harf. Jadi natijah daripada al-ismu imma al-mubtada wa imma al-khabar wa imma jar. Sorry. Jar tak termasuk Jar tak termasuk. Okey, sorry. Contoh yang lain. Al-kalimatu dalam muqaddimah kubra, muqaddimah sughra tadi al-ismu kalimatun. Muqaddimah kubra dia al-kalimatu imma mabniyun wa imma mu'rabun. Jadi natijah dia al-ismu imma mabniyun wa imma mu'rabun. Itu kalau melibatkan qadhiyah syartiyah. Sama ada salah satu dalam qadhiyah tu, salah satu dalam muqaddimah, kita tak sebut dah qadhiyah, salah satu dalam muqaddimah, satu hamdiyah, satu syartiyah, ataupun dua-dua sekali syartiyah.
pening lah, pening. Sebab tu dalam soalan kamu semua qadhiyah hamliyah saja. Okey. Syakal awal tadi macam mana? Haddul awsat dia dalam muqaddimah sughra mestilah di kedudukan mahmul. Dekat mahmul. Kemudian dalam muqaddimah kubra dia mestilah pada kedudukan maudhu'. Okey. Contoh ni lah. Kesal tak ada. Oh, okey. Kemudian syakal sani apa dia? Ayakun al-haddul awsat. Haddul awsat benda yang berulang tu dia berada di kedudukan mahmul pada dua-dua muqaddimah. Muqaddimah sughra dengan kubra dua-dua duduk dekat mahmul. Yang kamu tengok contoh yang awal-awal Ustaz bagi ni dan banyak contoh yang kamu tengok semuanya syakal awal, betul tak? Semua syakal awal. Dan dia boleh jadi juga pada syakal yang kedua iaitu haddul awsat di kedudukan mahmul pada setiap muqaddimah. Muqaddimah sughra dan muqaddimah kubra. Okey. Ustaz tak tahu kamu nampak ke tak ni? Dia nampak ah? Jelas tak? Macam tak jelasnya. Kalau kamu nak faham takrif ni dia mesti tahu apa itu haddul awsat. Lepas tu kamu kena tahulah mahmul dengan maudhu' daripada. Mahmul kita dah belajar dah. Maudhu' apa dia kita dah belajar dah. Ni mestilah dalam qadhiyah hamliyah. Kita dah belajar dah maudhu' kat mana. Mahmul dekat mana. Okey. Boleh faham tak ni? Kalau tak faham, kamu tengok lagi contoh-contoh yang akan datang selepas ni. Dan last sekali, insya-Allah lah kamu nampak ke semua. Okey, syakal awal dia ada syarat dia. Syarat dia untuk nak keluarkan syakal awal. Yang pertama mestilah al-ijab fi sughra. Dekat muqaddimah sughra dia mesti positif saja. Tak boleh guna as-salb. Tak boleh ada dekat situ salibah. Tak boleh ada dekat situ sur yang salibah. Mesti sur yang ijab saja. Sur yang positif saja. Sama ada kulliyah ataupun juz'iyah. Kalau kulliyah yang mujibah, sur dia apa dia? Sur dia apa dia? Respons tak? Sur yang mujibah pada qadhiyah hamliyah. Yang itulah. Kullun, jami' ammah. Yang tu je pun. Tak payah pun. Kalau dekat juz'iyah apa dia? Ba'dun, mu'dhamun. Benda-benda tu lah. Yang positif. Yang negatif tak ada. Dekat muqaddimah sughra mestilah semua jumlah yang positif. Okey. Dekat yang kedua pula, jumlah yang kedua mestilah digunakan sur kulli ke semuanya. Sama ada mujibah ataupun salibah. Tapi mesti kulli ke semua. Ni syarat ni kena hafal. Okey, tengok contoh. Daripada syakal awal ni, kita dapat 4 darab. Arba'atu durubin. Kita dapat hasilkan 4 darab. Daripada syakal awal. Syakal awal ni syarat dia pada dekat muqaddimah yang sughra mestilah positif. Tak kira lah sama ada kulliyah ataupun juz'iyah. Kalau dekat jumlah yang kedua, muqaddimah kubra mestilah kulliyah.
Tak kira lah sama ada mujibah ataupun salibah. Okey, kita tengok. Yang ni, kalau nak cakap, kamu kena hafal lah. Kuliah mujibah, kuliah mujibah, kuliah mujibah, kuliah salibah. Senang ni, bukan payah mana pun nak hafal. Juz'iyah mujibah, kuliah mujibah. Juz'iyah mujibah, kuliah salibah. Kalau ustaz tak perlu hafal, faham macam ni. Kak mim, kak mim, kak mim, kak sin. Jim mim, ada juga kak mim. Jim mim, ada juga kak sin. Okey. Cuma nak hasilkan natijah ni macam mana? Yang tu macam matematik jugalah. Contoh, kalau kuli ni kita kata, okey, kalau kuli dengan kuli, jawapan dia kuli lah. Kalau mujibah, mujibah, mujibah. Jadilah natijah dia kuliah mujibah. Okey. Kalau kuliah, kuliah, mesti hasilkan kuliah. Tapi kalau positif dengan negatif akan hasilkan negatif. Macam matematik juga. Macam matematik. Okey. Kalau juz'iyah dengan kuliah akan menang kepada juz'iyah untuk natijah. Mujibah tetaplah mujibah sebab positif-positif. Kalau positif dan negatif, menang dekat siapa? Negatif. Jadilah juz'iyah salibah. Untuk nak hasilkan natijah ni, kamu kena tahu formula. Formula daripada negatif positif tu je, tak payah pun. Kalau kuli dengan juz'i mana lagi kuat? Juz'i lagi kuat. Sebab tu hasilkan natijah juz'iyah. Kalau kamu tengok tadi, syarat yang pertama apa dia? Dia mestilah al-ijab fi sughra. Maksud dia apa dia? Mesti positif dekat muqaddimah sughra. Kamu tengok di sini. Ada yang negatif tak? Tak ada kan? Semua positif. Yang kedua mestilah kulliyatul kubra. Dekat muqaddimah kubra ni mesti kulli ke semua. Tak kira lah sama ada positif ataupun negatif. Tengok di sini. Ada tak kul? Ada. Iaitu kuliah mujibah. Sur kuliah mujibah. Dekat sini ada tak kul? Ada. Iaitu sur kuliah salibah. Okey. Dekat semua kalau kamu perhati mesti ada syarat-syarat yang ditetapkan untuk syakal yang pertama. Dan dia akan menghasilkan empat darab. Dia dapat beza dah. Abda syakal, abda darab. Syarat syakal awal apa dia? Kena hafal tu. Al-ijab fi sughra. Kemudian dekat muqaddimah kubra adalah kulliyatul kubra. Dekat kubra mestilah menggunakan sur kulli sama ada negatif ataupun positif. Okey, tu baru satu syakal. Yang kamu nak kena belajar dua syakal. Apa dia dua syakal? Syakal yang kedua sekali kita tengok. Okey, tunjuk contoh. Ustaz tunjuk contoh yang dia bagi. Kullu insanin hayawanun, kullu hayawanin jismun. Jadi nak hasilkan natijah mestilah hapuskan haddul awsat. Apa dia haddul awsat? Benda yang sama. Kalimah yang sama. Haiwan di sini kita padam, haiwan di sini pun kita padam. Kita dah tahu dah natijah dia. Kalau kuliah mujibah mesti hasilkan kuliah mujibah juga. Jadi, jawapan dia mestilah kullu insanin jismun. Boleh dekat tu? Boleh. Boleh kan? Senang je. Kemudian, kuliah mujibah dengan kuliah salibah. Kamu kena tahu dulu natijah. Ni ustaz tutup ni tapi kamu tak nampak tangan ustaz ni. Nak abak. Nak tulis tak ada whiteboard. Okey. Kuliah mujibah, kuliah salibah. Tadi ustaz kata kalau kuli dengan kuli akan jadikan kuli dekat natijah dia. Kalau negatif dengan positif, dia akan hasilkan negatif. Jadilah natijah dia kuliah salibah. Ni natijah.
Kita tengok kullu insanin hayawanun. Dekat salibah pula. Ayat dia mesti betul lah. La syai'a minal hayawani bi hajarin. Jadi kita padam benda yang sama, haiwan. Ikut tertib tabi'i. Yang hasilkan mestilah kuliah salibah, guna sur kulli yang salibah. Jadilah la syai'a minal insan bi hajarin. Kalau juz'iyah mujibah, ni mujibah ni. Sur ni kita dah tahu dah juz'iyah mujibah. Ba'dul hayawani insanun. Kemudian kulliyah mujibah dekat muqaddimah kubra. Sebab syarat dia mestilah kulli. Jadilah dia bagi contoh kullu insanin natiqun. Kulli di sini betul. Jadi juz'iyah dengan kulliyah bila bertemu, yang mana yang akan menang? Juz'iyah. Mujibah tetap mujibah. Jadilah natijah juz'iyah mujibah. Ambil juz'iyah mujibah, sur dia. Ba'du. Yang kita padam tadi jangan tengok. Okey, ikut tertib tabi'i. Ba'dul hayawan natiqun. Okey. Senang ya kan? Padam benda yang sama. Lepas tu ikut tertib tabi'i. Ba'dul hayawan insanun. Juz'iyah mujibah. Kulliyah salibah. Akan jadikan natijah daripada mujibah, juz'iyah salibah. Jadilah la syai'a. Kamu kena tengok sur untuk juz'iyah yang salibah. Apa dia? Ba'dun laisa ataupun laisa ba'. Laisa ba'dul hayawan bifarasin. Okey. Cara nak dapatkan natijah untuk syakal yang kedua pun sama juga. Cara nak dapat dia sama. Kalau kuliah yang akan menang, kuliah mujibah. Kalau kuliah juz'iyah yang akan menang. Kalau positif negatif mana yang akan menang? Negatif. Senang ni, ni matematik. Positif akan jadi positif. Positif negatif. Negatif positif, negatif. Ada saja negatif lah natijah dia. Okey. Ustaz, juz'iyah salibah dengan kuliah salibah ada tak? Untuk darab dia? Tak ada. Yang ni saja yang akan terhasil. Empat darab ni. Selain daripada ni jangan duk fikir. Memang tak ada. Okey. Penerangan. Kalau dalam semua syakalnya ada. Ada sampai 4. Dalam ni disebut 2 lah. Antara syakal awal dengan syakal yang kedua. Syakal sani. Mana yang lebih sempurna? Mana yang lebih afdal? Kalau soalan tanyalah. Tapi soalan tak pernah tanya. Yang mana lebih afdal? Syakal awal. Sebab apa? Dia ikut turutan tertib tabi'i. Tu jawapan dia. Li'annau muntijul matalib al-arba' wa 'ala nuzumi tabi'i. Dia mengeluarkan darab yang 4 tu dan mengikut tertib tabi'i. Senang kita nak buat natijah. Yang tu lebih afdal. Dan tak akan hasilkan kuliah mujibah. Natijah kuliah mujibah ni tak ada, melainkan pada darab yang pertama saja. Kalau darab yang lain, darab kedua, darab ketiga, darab keempat, tak ada. Kuliah mujibah mestilah di darab yang pertama saja. Sebab apa? Tengok. Kuliah mujibah mestilah kuliah mujibah. Yang lain mana ada? Ada saja negatif, terus jawapannya negatif. Okey. Yang ni kena ingat ni. Syarat untuk mengeluarkan syakal sani. Kalau syakal awal tadi apa dia? Ingat dah lagi. Al-ijab fi surah.
al-kulliyatul kubra. Al-kulliyah fil kubra ataupun kulliyatul kubra. Tulis 2 kalimat saja. Apa dia? Kalau syarat untuk nak keluarkan syakal awal tadi pada yang pertama al-ijab fi sughra ataupun ijabu sura. Yang kedua kulliyatul kubra. 4 kalimah saja nak nampai. Kemudian syakal yang kedua pula ikhtilaful muqaddimatain fil kaif. Dua muqaddimah tu antara muqaddimah sughra dengan kubra dia mesti berbeza dari sudut kaif. Kaif apa dia? Mujibah ataupun salibah. Nah, kaif apa dia? Mujibah ataupun salibah. Okey. Kenapa dia buat kurungan kulliyah ataupun juz'iyah? Tak kira lah. Dia boleh jadi dekat muqaddimah tu kadang-kadang kulliyah, kadang-kadang juz'iyah. Tapi antara dua muqaddimah tu mesti berbeza lah. Kalau muqaddimah yang pertama dia guna kulliyah, contoh kulliyah mujibah. Hak muqaddimah yang kedua tu mestilah salibah. Tak kira lah kulliyah kah ataupun juz'iyah. Yang penting salibah. Dekat muqaddimah yang kedua mesti salibah. Kalau dekat muqaddimah yang pertama mujibah. Begitu juga sebaliknya. Kalau dekat muqaddimah yang pertama tu salibah, yang kedua mestilah mujibah. Dia tak boleh sama. Sebab syarat dia ikhtilaful muqaddimatain. Dua muqaddimah tu mesti berbeza. Pada apa? Pada kaif. Kaif tu apa dia? Mujibah, salibah. Syarat yang kedua ni sama dengan syakalnya yang awal juga, iaitu al-kulliyah fil kubra. Dekat yang kedua mestilah kulliyah. Tadi minta maaf Ustaz sebut tadi. Yang pertama tadi ikhtilaful muqaddimatain fil kaif. Kalau dekat muqaddimah sughra dia pakai kulliyah mujibah. Yang kedua wajib kulliyah salibah. Tak boleh tak boleh sama ada kulliyah ataupun juz'iyah. Ustaz salah sebut tadi. Mesti kulliyah juga. Sebab syarat yang kedua tu kulliyat fil kubra. Mesti kulliyah dekat kubra, dekat muqaddimah kubra. Okey. Daripada syakal tu terhasil berapa darab? 4 juga. Macam mana kamu nak tahu natijah? Macam tadilah. Kalau kuliah dengan kuliah menang dekat kuliah, mujibah dengan salibah menang dekat salibah. Jadi natijah dia kuliah salibah. Cuma beza dia kalau kamu tengok syakal yang sani itu dia punya haddul awsat mestilah berada pada mahmul, pada kedua-dua muqaddimah. Ni mahmul ni. Ni pun mahmul juga. Kullu insanin hayawanun. Kulliyah mujibah. Sebab dia kata tadi, dekat yang kedua mestilah kubra. Dekat muqaddimah kubra mestilah kulliyah. Mestilah kulliyah. Kalau di sini positif, yang kedua mestilah negatif. Carilah sur kulli yang negatif. La syai'a minal hajar bihayawanin. Okey. Padam haiwan, padam haiwan. Jadilah la syai'a minal insan bihajar. Boleh? Okey. Yang kedua, kuliah salibah, kuliah mujibah akan hasilkan kuliah salibah. Ada saja negatif, mestilah negatif. Tengok. Di muqaddimah sughra, la syai'a minal hajar bihayawanin. Ni dia guna dah salibah. Di sini mestilah mujibah. Dan mesti kulliyah. Sebab apa kulliyah? Sebab syarat yang kedua tadi, iaitu kulliyah fil kubra.
sama ada negatif ataupun positif. Tapi oleh kerana dekat muqaddimah surah ni dia guna dah negatif, di sini wajib positif. Sebab dia mesti ikhtilafu al-muqaddimatain fil kaif. Muqaddimah dalam dua-dua tu tak boleh sama dari sudut positif ataupun negatif. Jadi hasil daripada natijah dia padam yang sama ni, haiwan. Jadi jawapannya la syai'a minal hajar bi insanin. Okay, kalau juz'iyah mujibah bertemu dengan kulliyah salibah, natijah daripada juz'iyah salibah. Ba'dul haiwan insanun la syai'a minal faras bi insanin, padam benda yang sama iaitu insan. Sebab syakal yang kedua mahmul dia mesti ada dekat kedua-dua muqaddimah. Muqaddimah sughra dan kubra. Jadi ikut tertib tabi'i. Juz'iyah salibah dia laisa ba'du ataupun ba'dul hayawan laisa bifarasin. Okey. Sebab kita nak negatif juz'iyah salibah ni. Kemudian juz'iyah salibah kulliyah mujibah. Natijah daripada juz'iyah salibah. Laisa ba'dul hayawani insanun kullu natiqin insanun. Buang benda yang sama. Apa dia? Insan juga. Jadilah ba'dul hayawan laisa binatiqin. Ataupun nak guna yang ni terus pun tak apa. Laisa ba'dul hayawan binatiqin. Boleh faham tak? Kamu kena hafal. Hafal syakal yang pertama, syarat daripada. Syakal yang kedua, syarat daripada. Syakal yang pertama, definisi daripada. Maudhu' dia. Mestilah, maudhu' natijah mestilah berada di muqaddimah sughra. Ingat balik. Ada mesej ke? Oh, bau masuk. Awak, Ainul Farisha. Angkat tangan siapa nak tanya? Sila tekan Ustaz. Maaf. Okay. Kalau nak tanya bolehlah tanya. Tengok idah syakal awal ni yang tadi. Syakal ni tak menghasilkan natijah melainkan semua negatif. Sebab apa? Sebab apa? Dia mesti ikhtilaful qadiyatain. Bila ikhtilafu muqaddimatain, dua muqaddimah ni bila berbeza muqaddimah ni ada saja mesti ada negatif kan? Bila ada saja negatif, mestilah menang negatif. Sebab tu semua keluar salibah semua. Sur dia mesti salibah ke semua. Sur dia mesti salibah. Kuliah salibah. Dekat natijah lah. Sorry. Macam mana nak sebut? Okey, bila ada salibah, natijah dia mestilah salibah. Tak kira apa pun. Okey. Ni kamu kena tentukan soalan dalam buku teks. Kamu kena tentukan haddul asghar, haddul awsat dengan haddul akbar. Kalau dalam soalan suruh ayin hududul qiyas, kamu kena terangkan tiga ni lah. Ni dia bagi natijah siap-siap. Ustaz nak padam pun tak boleh. Tutup kat sini kamu nampak juga. Kullu wudu'in ibadatun. La syai'a minal ibadah ghairu muhtajah ila niyyah. Jadi natijah daripada padam benda yang sama. Benda yang sama apa dia? Ibadah. Di sini apa dia? Kulliyah mujibah. Betul tak? Dekat muqaddimah sughra.
Dekat muqaddimah kubra, kulliyah salibah. Yang natijah dia akan hasilkan kulliyah salibah. Sebab tu digunakan la syai'a. La syai'a minal wudu'i ghairu muhtajin ila niyyah. Okey? Padam kalimah yang sama. Kalimah yang sama apa dia? Ibadah. Kalau dekat sini, ni syakal awal ke syakal sani? Syakal awal ke sani? Awal. 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 Sebab apa awal? Sebab apa? Tengok kepada maudhu' natijah dia. Tengok kepada haddul awsat, haddul awsat. Haddul awsat dekat muqaddimah sughra terletak di mahmul. Dekat muqaddimah kubra dia berada di kedudukan maudhu'. Okey. Dalam ni haddul asghar, apa dia jawapannya? Sebut seorang. Maudhu'un natijah. Haddul asghar tu apa dia? Maudhu'un natijah. Dalam natijah ni, nampak dah. Nak jawab soalan ni tak perlu dah tengok yang dua muqaddimah yang di atas ni. Sebab kecuali haddul awsat dah. Haddul awsat dia kena tengoklah benda apa yang berulang. Okay, maudhu' natijah apa dia? Haddul awsat, haddul asghar, Wudu. wudu. Okey, jawapan dia wudu. Haddul awsat, benda yang berulang apa dia? Ibadah. Ibadah. Okey. Siapa jawab tu? Siapa tak Ustaz? Okey. Abang nama Ustaz siapa dia? Siapa dia Ustaz ni? Dalilia. Dalilia. Okey. Ahsanti. Al-Khaddul Akbar. Apa dia? Yang menjadi mahmul kepada natijah. An-niyah. Ha? An-niyah. An-niyah. An-niyah saja ke? Mutaji ilania. Khairu mutaji ilania. Ghairu muhtajin illa niyah. Okey, ghairu muhtajin illa niyah. Jangan sebut an-niyah saja. Salah nah. Kamu kena tahulah maudhu' mahmul. Maudhu' mubtada, mahmul khabar. Sebut an-niyah tak sempurna. Okey, yang kedua. Al-khaddul asghar. Apa dia dalam ni? La syai'a minal yaqut bi insan. Haddul asghar apa dia? Maudhu' natijah. Yaqut. Yaqut. Al-yaqut. Okey. Al-khaddul awsat yang berulang apa dia dalam ni? Muqaddimah sughra dengan kubra. Hajar. Okey, padam yang ni. Jawapannya al-hajar. Al-khaddul akbar iaitu mahmulun natijah Insan. in al-insan. Okey. Senang kan? Al-khaddul asghar dalam ayat ni ba'du tullab mujtahidun. Tulab. Dekat bawah ni lah. Tengok pada natijah haddul asghar. At-tullab. Maudhu' natijah dia at-tullab. Benda yang berulang? Mujtahidun. Ataupun al-mujtahid. Al-khaddul akbar mahmulun natijah Mahbub. mahbub. Okey. Kacang lah. Soalan ni kacang. Okey. Yang ni payah. Sebab tu Ustaz kata, ni latihan yang terakhir. Kalau kamu boleh buat yang ni, bermakna kamu kuasai keseluruhan tajuk qiyas. Okey. Bayin naw' al-syakli wad-darbi min
Apa ni min lil qiyas pula. Bain naw'a syakli wad darb min al qiyasil ati ataupun lil qiyasil ati. Guna salah satu. Ni syakal yang pertama ke yang kedua? Tu cara jawab dia. Darab yang ke berapa? 1, 2, 3, 4. Okay. Buat masalah kamu tengok dulu sebab kamu tak hafal lagi kan. Okey, tengok. Siapa boleh jawab? Yang pertama tu. Ba'dul marfu' fa'ilun wa kullu fa'ilin yajibu ta'khiruhu min 'amilih. Ya, coach. Ha? Syakal yang ke berapa? Siapa jawab? Siapa nak jawab? Siapa nak jawab? Sorry, silap dah. Okey. Siapa nak jawab? Tak jawab, Ustaz nak panggil nama. Maisarah Syukrina. Okey, jawab. 3 jawapan yang kamu perlu jawab. Yang pertama, datangkan dulu natijah. Apa dia natijah dah? Maisarah Syukrina. Ya, Ustaz. Natijah dah bila? Kebanyakan pelajar kalau kata bagi dalam sederet ni dia tak apa nak nampak sangat, dia kena buat atas bawah baru dia nampak benda yang sama. Baru dia tahu nak padam yang mana. Okey, natijah dah bila untuk dua-dua muqaddimah ni. Cuba sebut tengok. Ada di sana apa dia? Dekat muqaddimah sughra tu apa dia? Juz'iyah mujibah. Betul tak? Dekat muqaddimah yang kedua ni, muqaddimah kubra ni, apa dia? Tengok sur dia saja. Kulliyah mujibah. Okey, jadi natijah dia apa dia? Mestilah juz'iyah mujibah. Sebab tak ada langsung salibah. Jadi apa natijah dalam ni? Dalam dua-dua qadiyah ni. Maisarah. Kullu fa'il marfu'. Kullu fa'ilin marfu'. Okey. Tak apalah, percubaan yang bagus. Okey, siapa nak cuba? Siapa lagi nak cuba? Tak mau cuba, Ustaz panggil nama. Afifuddin dah panggil dah tu. Amir Amirul. Apa dia natijah dia? Dia tak tanya dalam ni tapi Ustaz tanya. Apa dia natijah dia? Amir Amirul. Suara sikit. Amir Amirul. Tak ada tu Firdaus. Tak nampak, nak tengok. Okey. Buku semua dah kat depan kan? Susah ke? Okey. Mana? Oh, tak boleh lah. Okey, tengok dekat sini. Yang pertama tadi, muqaddimah yang pertama, ba'dul marfu' fa'ilun.
Dekat sini pada juz'iyah mujibah betul tak? Juz'iyah mujibah. Dekat sini wa kullu fa'ilin yajibu ta'khiruhu min 'amilih. Yang ni pada kulliyah mujibah. Jadi natijah yang akan hasil adalah juz'iyah mujibah betul tak? Ha. Jadi kita buanglah benda yang sama. Benda yang sama dalam ni kita nampak apa dia? Ni. Fa'il. Lepas tu ni. Fa'il. Allah. Payahnya. Fa'il ni pangkah juga. Tak. Ya. Saya nak cuba tak? Siapa tu? Syed. Syed. Cuba Syed. Tafadhal. Ba'du marfu' yajibu ta'khiruhu min amalihi. Ahsan tak. Mudah je. Buang benda yang sama. Jadilah ba'dul marfu' yajibu ta'khiruhu min amilihi. Okey. Dah ni kita dah tahu dah. Kita dah tahu dah natijah dia. Walaupun dia tak tanya. Lah ni syakal yang berapa? Macam mana kita nak tentukan syakal? Siapa nak jawab? Awal. Sebab apa awal? Aisyah Musfirah. Sebab apa awal? Sebab apa? Yang jawab tak Ustaz? Aisyah Musfirah. Sebab dia ada juz'iyah mujibah dan kulliyah mujibah. Oh. Okey, sebab juz'iyah mujibah dan kulliyah mujibah. Kamu tengok sini Okey. Betul jawapan, tak salah. Tak salah jawapan. Tepat. Jadi, syakal yang pertama. Macam mana nak tahu? Dengan kaedah yang paling cepat, kena merujuk kepada ta'rif. Ta'rif yang ni. Syakal awal ni dia kata apa? Haddul awsat mahmulan fi sughra wa mawdu'an fil kubra. Kita tengoklah. Haddul awsat. Mana haddul awsat? Benda yang berulang. Fa'il, fa'il. Duduk di ujung, yang ni duduk di awal. Bila ni ujung, ni awal, mestilah syakal yang pertama. Kalau syakal yang kedua kita tahu, dua-dua jadi mahmul, dua-dua di ujung. Tu cara nak tentukan dia. Senang. Kira dapat? Cara nak tentukan? Dapat. Macam mana nak tentukan? Melihat kepada takrif nah, jangan melihat kepada yang kamu apa ni, jenuh. Yang ni kamu nak tengok satu-satu jenuh. Tengok pada takrif, kamu faham takrif tu. Takrif syakal awal apa dia? Takrif syakal sani apa dia? Dia faham yang tu je. Darab pula. Darab yang ke berapa ni? 1, 2, 3, 4. 1 ke 2 ke 3 ke 4. Darab yang ke berapa? Ni juz'iyah mujibah. Kulliyah mujibah. Darab yang ke? 3. 3. Sebab kita tengok tadi kan. Awal-awal dia mesti kulliyah mujibah. Lepas tu kulliyah mujibah. Kulliyah salibah, kulliyah mujibah. Kemudian juz'iyah mujibah, kulliyah mujibah. Juz'iyah mujibah, kulliyah salibah. Okey, boleh faham? Boleh. Okey. Dua-dua qadiyah dekat muqaddimah kubra tu semua kulliyah. Kena ingat yang tu je. Bila faham yang tu, kamu faham syarat intaj ni, senanglah. Okey. Yang kedua pula. Okay, ini jawapan dia 1, 3. Okey. Yang kedua. Ustaz dah bagi dah contoh. Yang pertama. Dan ada yang jawab betul. Yang kedua ni Ustaz tak mau tunjuk langsung. Kamu jawab. Dan mesti betul lah. Siapa nak jawab? Tak mau Ustaz nak panggil nama je. Panggil-panggil tenggelam. Tak dengar suara dah. Amir Amirul.
Amirul. Okay, ba'dul maliziyin muslimun wala wahid min khainin muslimun. Mula-mula buat dulu natijah. Natijah daripada. Siapa nak jawab? Nak jawab terus jawab je. Ustaz, saya nak cuba. Cuba. Ni surah Aisyah. Aisyah. Ya. Cuba. Laisa ba'du malizin min qa'in. Laisa ba'du al-malaziyin bi kha'inin. Tu aja jawapan kamu. Okey, kita tengok betul tak jawapan tu. Okey. Ba'dul maliziyin. Ni juz'iyah dekat muqaddimah ni. Tak keluar dah. Juz'iyah mujibah. Yang ni kulliyah salibah. Jadi natijah dia mestilah juz'iyah salibah. Betul tak? Bila juz'iyah salibah, kita padam benda yang sama, iaitu muslim. Lepas tu ikut tertib tabi'i. Jadilah kalau juz'iyah salibah, sur dia pada laisa ba'du ataupun ba'dun laisa. Dua-dua boleh ba'dul maliziyin laisa bi kha'inin, ataupun ayat kamu macam mana tadi? Laisa ba'du al-maliziyin bi kha'inin. Betul juga. Okay, itu jawapan dia. Ahsanti ya Aisyah. Okay, syakal pula. Syakal yang ke berapa? Satu ke dua? Kedua. Sebab apa dua? Sebab Ustaz, nama dia dua dekat Sughra dengan Kubra. Kat belakang. Ya, mahmud dia dekat Sughra dan Kubra. Ahsanti. Darab yang ke berapa? Mula dengan juz'iyah ni. Juz'iyah mujibah. Orang yang keempat. Yang ke empat. Ahsanti. Kalau boleh jawab ni kira semua dia tahu dah. Kias ni kira dalam kepala dah. Tahniah Aisyah. Darab yang ke empat. Nak semak ke? Okey, kita tengok. Syakal yang ke dua. Okey, tadi juz'iyah. Darab yang ketiga kan yang keempat? Tiga ke empat? Yang ke? Tiga. Okey, tiga. Sebab juz'iyah mujibah. Kulliyah salibah. Hati-hati Dia tak sama sikit dengan yang pertama ni. Okey. Yang pertama ni dekat sini dia mesti ijab. Sebab tu semua mujibah. Syarat dia mestilah al-ijab fi sughra. Sebab tu mujibah semua. Okey? Hati-hati. Beza sikit tak semua sama. Nak hafal bagus, tapi kalau faham lagi baguslah. Kalau faham tak perlu kepada hafal. Jadi jawapan dia darab yang ke 3. Kalau yang ni dia mesti silang lah. Kuliah mujibah. Lepas tu kuliah salibah. Juz'iyah mujibah, juz'iyah salibah. Nak hafal sebelah ni saja pun tak apa. Hafal sebelah ni saja kamu dapat tahu dah yang ni. Sebab apa? Sebab muqaddimah kubra ni dia mesti kuliah. Bila kuliah, tu yang pertama. Yang kedua dia mesti berbeza antara mujibah dengan salibah. Kalau sini mujibah, sini salibah. Sini salibah, sini mujibah. Jadi hafal sebelah saja. Untuk memudahkan kamu lah. Muqaddimah sughra. Natijah kamu dah tahu dah. Formula dah. Juz'iyah dengan kuliah akan menang juz'iyah. Negatif, positif, negatif. Okey. Kemudian, kalau yang ni pula nak hafal yang mana? Nak hafal yang mana yang ni?
Okey. Hafal sebelah kanan saja. Lepas tu, yang ni mesti kuliah. Lepas tu selang seli. Kuliah salibah, selang seli. Hafal yang kanan, kuliah salibah. Sorry. Kuliah mujibah, salibah. Dia selang-selang. Hafal yang kanan ni kamu dapat tahu dah. Untuk Muqaddimah Kubra. Natijah ni tak perlu hafal lah, perlu faham je. Okey. Kemudian, nice try, Aisyah. Yang ketiga, ba'dul jismi laisa bimi'danin wa kullu dhahabin mi'danun. Siapa nak cuba? Saya. Siapa saya tu? Suara tak cam. Dalilia. Dalilah, okey. Tafaddali. Natijah dah bila? Natijah dia kulukum mas'un anil Nombor tiga. ra'yati. Oh, nombor 3. Ya. Kamu jawab nombor berapa? Nombor 4 lah. Oh. Nombor 4 pun nombor 4 lah. Jalan dulu. Okay. Kulukum mas'ul anil ra'yati. Okey. Ahsanti. Kullukum mas'ulun an ra'iyati. Sebab apa? Sebab kita hazafkan, kita buangkan al-haddul awsat. Okey. Kalau syakal yang ke berapa? Pertama. Yang pertama. Sebab apa yang pertama? Sebab dia ada dekat yang first ada dekat hujung, yang second ada dekat mula-mula. Okey, ahsanti. Dapat cam macam tu pun tak apa dah. Kalau kita nak sebut rasa payah kan. Dekat Muqaddimah surah tu dia jadi mahmul. Dekat Muqaddimah kubra dia jadi maudhu'. Nak sebut panjang. Kita abad awal ujung pun tak apa dah. Okay, darab yang ke berapa? Darab yang pertama. Darab yang pertama. Pertama. Sebab apa? Kuliah mujibah dan kuliah mujibah. Ahsanti. Tahniah Dalilia. Kemudian nombor 3. Siapa dia nombor 3? Jawab cepat, habis hawai. Siapa dia? Siapa nak cuba? Laki tak ada orang ke? Seorang, hari ni seorang je tak masuk. Laki siapa dia? Syed dah cuba tadi. Lagi. Kalau masuk lewat memang tak faham lah. Haris Aiman cuba. Jawapannya? Ustaz bagi kelas. Ustaz. Ada? Baru nak abang. Tak. Panggil tak ada. Awak Syed. Mana Haris Aiman? Tak ada. Panggil tak ada. Ada Ustaz. Jawab tengok. Saya tak faham. Tak orang faham. Masuk ke apa? Masuk lambat ni. Masuk lambat. Ha. Nanti ulang balik video ni. Suara Ustaz pun mantul ni. Ustaz. Maaf Ustaz. Okey. Nanti ulang kalau masuk lewat. Memang takkan faham. Masuk tengah-tengah. Tak tahuan punca. Okey. Tapi tak apalah, masuk juga sekurang-kurangnya dapat gambaran. Siapa nak cuba lagi? Lelaki siapa dia? Saya try Ustaz. Siapa dia? Afifuddin. Okey. Tafadhal. Jawapan dia Laisa ba'dul jismun bizahabin. Laisa ba'dul jismi Bizahabin. bizahabin. Okey, ahsanta. Sebab sini juz'iyah salibah, kuliah mujibah. Mestilah menang juz'iyah dan menang salibah. Jadi juz'iyah mujibah. Kemudian padamkan benda yang sama. Ahsanta. Kemudian syakal yang ke berapa? Yang Ustaz mana tadi? Ujung.
Yang kedua. Yang kedua sebab Mahmud dia entahlah Ustaz, saya tak tahu. sebab dia tak tahu. Okey, senang je. Dua-dua jadi mahmul. Tu ayat paling pendek Dekat dua-dua muqaddimah mahmul ataupun dua-dua muqaddimah duduk di ujung. Abdul Awsat dia duduk di ujung dua-dua. Okey, tu syakal yang kedua. Kalau darab yang kau apa? Afifuddin tahu, cuma nak bagi alasan tu. Tak apa, ambil masa sikit. Ustaz rasa dia faham. Darab yang keempat. Darab yang keempat. Okey, ini syakal yang kedua, darab yang keempat. Sebab juz'iyah salibah. Kita sampai sebelah je tadi kan? Sebelah je tadi, selang-seli kan? Bila selang-seli, juz'iyah salibah mestilah di bawah sekali. Okey. Ustaz naknya ada tadribat. Tak ada nak tag Ustaz ni. Call mak Ustaz lama sembang. Ralik sembang. Sampai tak ada. Tak apalah, nanti kalau sempat Ustaz bagi tadribat dan kamu hantarlah. Tadribat yang lepas walaupun tak ada orang hantar, Ustaz pun tak suruh hantar naknya. Tapi yang hantar alhamdulillah. Yang hantar tanpa Ustaz suruh hantar, alhamdulillah. Dia berkehendak untuk belajar. Yang tu yang Ustaz buat kesimpulan lah. Memang kebanyakan yang jawab, banyak yang betul. Walaupun sikit-sikit yang salah, yang tu kesalahan Ustaz lah. Sebab Ustaz habaq yang betul dia di akhir. Beritahu dalam mesej. Sebab Ustaz terang dalam video ni ada kesalahan sikit. Okey, tahniah kepada yang hantar. Ustaz boleh bilang lah, boleh ingat lah siapa dia yang bagi komitmen. Kemudian ala kulli hal, walaupun kamu tak apa nak nampak sangat qiyas, tak apa nak nampak sangat tanaqud, tak apa nak nampak sangat al-aqsul mustawi. Yang penting kamu tahu dah. Okey, kalau tanaqud satu betul satu salah. Kalau aqsul mustawi dua-dua betul. Dan dia mesti terbalik kan. Kalau qiyas mesti padam benda yang berulang. Kamu dapat gambaran macam tu pun dah okey lah. Kemudian kamu hafal lah slow-slow. Sebab tu Ustaz kata mantik ni dia perlu kepada kefahaman. Tak perlu hafal pun tak apa hendaknya. Faham je untuk nak jawab soalan. Setakatlah dalam pelajaran mantik ni daripada tajuk 1 sampai tajuk 5, kamu nampak benda apa yang penting? Sur. Ya betul. Keyword dia mesti sur. Dan mesti hafal lah. Ustaz tak perlu hafal kot. Pasal dia duk ulang kat tu lah. Juz'iyah mujibah, juz'iyah salibah. Satu kalimah je yang kita duk guna. Ba'dun laisa ba'du. Ba'dun laisa ba'. Lepas tu kul la syai'a, la farda, la akhad. Hak tu lah. Bukan payah mana pun. Okey, dalam qiyas ni yang kamu perlu nampak dalam kepala kamu, takrif apa semua kita tak tepi lah. Hak tu benda wajib. Kamu kena tahu lah. Apa dia? Haddul awsat, apa dia haddul asghar, apa dia haddul akbar. Yang tu kamu kena tahu. Kemudian kamu kena tahu syakal dan darab. Apa dia syakal, apa dia darab. Syarat syakal yang pertama apa dia? Syakal yang kedua syarat dia apa dia? Kemudian nak buat natijah dia tu macam mana? Kamu kena tahulah. Okey, yang tu je pun untuk qiyas. Jadi kita dah belajar dah semua tajuk. Daripada tajuk 1 sampai tajuk 5 untuk mantik. Usul fiqh pun dah habis. Cuma lah ni kamu kena ulang balik tingkatan 4 dan tingkatan 5 ke semuanya sekali. Sebab minggu depan dan tuition Ustaz akan bagi latihan dekat kamu soalan percubaan negeri-negeri yang lepas-lepas, kemudian kamu jawab dalam masa yang ada tu. Nanti mai pula minggu seterusnya kita bincang jawapan tu. Ustaz panggil nama lah. Dan dia perlu bagi jawapan beserta alasan sebab apa dia bubuh jawapan tu. Dia kena tahu.
Tengah ready. Pemadam. Apa dia Farah? Apa dia Farah? Okey. Boleh faham Ada dekat? apa Ustaz? Minta maaf Ustaz. Ya, ya. Tu lah dengar macam suara orang lain tadi tapi nama Farah. Okey. Takat tu boleh faham tak? Qiyas hari ni faham tak? Faham. Faham. Okey. Yang jawab insya-Allah faham. Dan ustaz pastilah kalau kata kamu tak mengulang mantik dia akan lupa. Tajuk minggu lepas akas 2 minggu kamu tak ulang, kamu akan lupa. Tanakut lama dah, sebulan dah. Kamu tak ulang, lagi lupa. Jadi kena ulang balik. Sebab tu Ustaz kata, bila kamu ulang kerap-kerap, kita dah belajar dah semua. Ulang kerap-kerap sampai satu buku ni kamu tengok 15 minit dah. Habis ke semua. Nak periksa bulan 3, baki lagi 6 bulan, 7 bulan. Takkan tak boleh dapat A+. Minggu lepas pun Ustaz ulang dah ayat ni. Kamu kena ingat kalimat yang Ustaz ulang. Takkan tak boleh A+. 6 bulan, 7 bulan. Tempoh untuk hafal 2 kitab. 3 kata 4, 3 kata 5. Taklah tebal mana sangat. Bila dah selesai yang tu, kamu boleh fokus lah dekat subjek lain. Mantik, manhaj ni kamu tengok saja. Tengok buku je. Sebab semua dah dalam kepala. Cuma kena praktis lah. Ustaz akan bagi latihan kat kamu. Bermula minggu depan. Ataupun kalau ada plan lain, Ustaz nak suruh kamu hafal apa? Hafal. Hafal tu tak boleh nak tasmik. Kalau Ustaz nak tasmik secara online ni, mana Ustaz tahu? Kok kamu tengok buku kan. Kalau di sekolah memang Ustaz nak suruh hafal lah. Kalau dalam online ni, Ustaz syorkan kamu buat video. Tak kira lah nak buat video dalam TikTok ke, InShot ke, Instagram ke. Kamu share dengan Ustaz, Ustaz nak tengok kamu terang tajuk-tajuk yang kamu ditaklifkan. Okey, ada apa-apa soalan tentang qiyas? Tak ada Ustaz nak tanya. Kesimpulan dia, qiyas dalam mantik dan qiyas dalam usul fiqh sama ke tak? Dok. Kalau qiyas dalam mantik, kalau qiyas dalam usul fiqh, dalam mantik dia panggil apa? Panggil apa Aina? Panggil apa? Tak tulis Dia panggil At-Tamsil. Okey. Ustaz pun heran lah. Kamu faham ke tak faham ni? Okey. Itu saja. Untuk hari ni, jangan live lagi. Ustaz nak ambil kehadiran Ustaz. Jazakumullah khairan katsiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.